السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Assalamualaikum Mak Adib, Fatin Ami, Farid Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawawi Rosli, Hus semua yang hadir pada malam ni. Malam ni saya akan bawa tuan kisah untuk kita pelajari daripada ayat Allah SWT. Benarkah kata-kata mereka bahawa kata-kata sebahagian daripada ahli tafsir bahawa tipu daya orang perempuan tu lebih dahsyat daripada tipu daya jin, syaitan dan iblis? Apakah begitu tuan-tuan? Saya akan jawab dalam kuliah pada kali ini. Demikian juga saya akan bawa cerita bagaimana hebatnya figure Nabi kita Muhammad SAW, satu susuk manusia yang sangat pemberani, yang luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama sifat baginda SAW, kualiti kepemimpinan daripada baginda, iaitu dalam satu pertempuran ketika Nabi pulang dan Nabi meminta daripada para sahabat untuk berjaga. Tapi kalangan yang jaga itu pun keletihan lalu tertidur. Datanglah seorang musyrik membawa pedang menunjukkan kepada Nabi SAW. Apa jawapan Nabi? Apa yang berlaku selepas itu tuan-tuan? Sahabat-sahabat yang terkejut melihat peristiwa itu merasa kesal, mereka tertidur sedangkan mereka punya duty roster untuk bertanggungjawab menjaga Nabi pada malam itu. Al-Masalah Abu Auni, sahabat yang dimiliki Allah sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan akan dapat maklumat yang baik, informasi yang berguna, manfaat untuk dunia dan juga akhirat kita pada malam ni. Jadi sebelum terlupa, saya nak menggalak tuan-tuan untuk memiliki kempen tafsir yang kami sedang lakukan sekarang, supaya tuan-tuan terlibat untuk sama-sama satu rumah satu tafsir. Tafsir yang saya maksudkan tak lain tak bukan tafsir Munir. Tafsir yang sangat hebat ini karangan seorang ulama kontemporari yang baru meninggal lebih kurang 10 tahun lalu, almarhum Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili, seorang ulama yang telah pun dinobatkan sebagai tokoh mahli hijrah negara kita beberapa tahun sebelum kematian bagi beliau. Jadi buku tafsir yang sangat hebat yang menarik ini membantu kita untuk memahami kalamullah dengan baik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi janganlah mengabaikan peluang ni, sedangkan dalam kehidupan kadang-kadang kita invest pada telefon ribu-ribu, pada kereta, pada rumah, pada tudung, pada apa-apalah. Tapi pada Al-Quran Al-Karim kita susah untuk buat pelaburan, kita menyangkakan kita faham. Tak tuan-tuan, kita perlu menserasikan faham Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Jangan ada kalangan kita yang berkata bahawa kena tafsir Quran semula. Memanglah nak tafsir Quran semula supaya mudah untuk diamalkan zaman masa kini. Tapi kalau kita tak baca, macam mana kita nak mengamalkannya tuan-tuan? Kita tak faham bahasa Arab. Jadi inilah dia salah satu daripada kaedah tadabbur yang terbaik yang saya lihat. Berbagai-bagai tafsir, alhamdulillah Allah jodohkan saya untuk bertemu macam-macam kita tafsir dari dalam bahasa Arab, dan saya dapati pemindahan maklumat yang terdapat daripada bahasa Arab ke bahasa Nusantara berlaku dengan baik sekali dan tafsir Munir yang di tangan saya tuan-tuan. Dan kami akan menghadiahkan tuan-tuan setiap kali pemilikan tuan-tuan tafsir Munir ni satu set, tuan-tuan akan dapat hadiah satu buku yang sangat bernilai karangan guru-guru kita yang sangat faham bahasa Arab, seperti Dr. Puzi, Dr. Fauzi Yusof, Ustaz Zabaria. Jadi mereka ni yang merupakan pakar bahasa Arab, mengajar puluhan tahun bahasa Arab. Dan apa yang disampaikan dalam buku ni untuk memudahkan kita memberi nama yang tepat pada anak-anak kita, cucu dan sebagainya. Kerana banyak orang yang menulis bahasa Arab tersalah tuan-tuan. Tengok kan dalam buku ni menceritakan tentang para sahabat. Ada Sa'ad bin Ubadah yang pernah saya cerita dulu, yang pernah makan ikan paus, ingat tak? Jadi buku ni bukan saja ada nama, dia betulkan ejaan, malahan ada informasi yang sangat berguna kepada kita. Dan dalamnya ada lebih daripada 3,500 entry untuk membantu kita menamakan anak-anak ataupun cucu ataupun siapa saja dengan nama yang terbaik, nama para sahabat. Dan mudah-mudahan dia berguna untuk kita tuan-tuan ya. Ensiklopedia nama-nama. Baik, pada malam ni saya nak membawa tuan-tuan meneroka ayat 79, 80 dan 81. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir ni, jangan lupa buka jilid ketiga muka surat 167. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Kemudian ayat yang ke-80 firman Allah Subhanahu wa taala, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Ayat ke-1, wa yaquluna ta'ah
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-79 penjelasannya, bahawa tuan-tuan dengar ya, kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah daripada Allah, keburukan apapun yang menimpamu itu daripada kesalahan dirimu sendiri. Ya, jika mereka memperoleh kebaikan maka mereka mengatakan ini daripada Allah, dan jika mereka ditimpa keburukan mereka mengatakan ini daripada-Mu wahai Muhammad. Katakan semuanya daripada Allah. Maka mengapakah orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami perbincangan sedikit pun? Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah daripada Allah, dan keburukan apa yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutuskanmu wahai Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kemudian ayat yang ke-80, barang siapa mentaati Rasulullah maka sungguhnya dia mentaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu maka ketahuilah kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk membawa menjadi pemelihara kepada mereka. Dan mereka, iaitu orang-orang munafik, mengatakan kewajipan kami hanyalah taat, tapi apabila mereka telah pergi dari sisimu wahai Muhammad, sebahagian daripada mereka mengatur siasat. Siasat ni maknanya mengatur politik, makna buat politik pada waktu malam, mengambil keputusan lain daripada apa yang telah mereka katakan kepadamu. Allah mencatat siasah mereka yang mereka atur pada waktu malam itu, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Ya, jadi dalam ayat ini kita melihat golongan munafikun mengkaitkan segala perkara yang buruk itu dengan Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu munafik berjaya meniup konspirasi jahat mereka itu kepada golongan munafikun untuk mengatakan, tengok, tak kala datang Muhammad berlaku kemarau di Madinah, maka kedatangan manusia ini membawa keburukan kepada kita, membawa bencana kepada kita. Mereka ingin mensabitkan Nabi SAW dengan segala perkara yang berlaku sebagai menunjukkan kebencian mereka kepada Nabi SAW. Jadi kita belajar dalam adab kita dengan Allah, segala keburukan memang daripada kita, tapi dengan ketentuan daripada Allah. Sebagaimana contoh yang telah saya berikan semalam, andai seseorang daripada kita belajar di peringkat universiti, contohnya sekolah, belajar dengan bersungguh, kemudian lulus dengan cemerlang. Ada pula di kalangan kawan kita yang mungkin tidak belajar bersungguh, mungkin sibuk dengan aktiviti lain, berniaga dan sebagainya, berkahwin, kemudian berniaga, kemudian belajarnya pun tak habis. Bukanlah kita kata itu satu kesalahan, tuan-tuan, ilmu tetap dapat, cuma sijil mungkin tak dapat. Jangan salah faham, tuan-tuan ya. Maka akhirnya orang akan berkata, tengok pensyarah itu zalim, menggagalkan dia. Adakah betul begitu, tuan-tuan? Kenapa orang lain boleh lulus? Nampaknya pilihan untuk gagal itu terletak di tangan murid itu sendiri, pelajar itu sendiri. Demikianlah perkaitan yang boleh kita fahami dalam kehidupan pada hari ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan Dr. Latif Nursi membawa contoh yang lebih mendalam dalam kes ini berkaitan dengan bagaimana kalau ada seorang yang sangat kaya, seorang bilioner, tuan-tuan, datang berjumpa berkata kerana dia seronok dengan kita, kebaikan kita, maka dia berkata kepada kita, Fulan, aku nak bagi pada engkau rumah yang hebat ni. Masya Allah, rumah itu macam mansion, tuan-tuan, dengan tamannya, dengan binaannya yang unggul, anggun, cantik, kaca atas bukit, indah. Cuba tuan-tuan bayangkan satu istana yang sangat hebat, mahligai yang sangat indah. Tapi aku nak daripada engkau satu saja. Engkau tak beli rumah ini, harganya memang mahal, memang kau takkan mampu, harganya million-million. Tapi aku nak engkau beli kuncinya saja. Kau pergi duplicate kunci ni dekat mana-mana kedai kunci ke, kemudian kau memiliki rumah ini. Berapa harga kunci ni, tuan-tuan? Kau kena susah sikit lah. Kau kena pergi cari kunci ni, kau kena cari kedai kunci yang boleh buat kunci seperti itu. Maka harganya sedikit lah, tidak begitu mahal, tapi penatlah juga nak pergi cari. Maka kita pun berusahalah untuk memenuhi permintaan tersebut, memandangkan rewardnya sangat besar. Maka demikianlah, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bandingan untuk kita faham bahawa akhirat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang beriman itu terlalu hebat. Mahligai syurga, balasan yang hebat itu untuk orang-orang beriman. Cuma kerjanya sedikit susah di dunia. Kena melakukan ketaatan dan amal saleh, kena berusaha untuk mencari siapa yang boleh duplicate kunci itu. Maka inilah dia bagaimana kita nak faham apa yang disediakan oleh Allah di akhirat. Sedangkan orang-orang munafikun menyangkakan semua keburukan itu, tiada apa-apa kebaikan di sebaliknya. Kalah dalam perang, itu sebab Muhammad itu.
kemarau, itu sebab Muhammad lah tu. Bila tak dapat anak, itu sebab Muhammad lah tu. Kalau berlaku wabak, itu sebab Muhammad lah tu. Tapi kalau dapat perkara-perkara kebaikan, itu daripada Allah SWT. Sebenarnya mereka tak beriman kepada Allah pun, tapi kerana nak memburukkan Nabi dan nak menjustifikan ketidaktaatan mereka kepada Nabi, maka terpaksalah beriman kepada Allah. Maka itulah dia sikap munafikun, kafirun, munafikun zaman berzaman, tuan-tuan. Tidak perlu kita hairan melihat perkara tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang lalu, saya janjikan kepada tuan-tuan untuk menerangkan bagaimana kalangan sebahagian daripada ulama tafsir Quran mengatakan bahawa ayat yang menunjukkan bahawa tipu daya orang perempuan ni lebih dahsyat daripada tipu daya syaitan. Kenapa mereka berkata begitu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Kerana kalau kita perhatikan, Allah menyebut tentang tipu daya orang perempuan ni dalam ayat yang ke-76 yang lalu. Saya miss nak cerita dengan tuan-tuan benda ni. Itu dalam ayat ke-76 yang ada kaitan juga dengan golongan kafirun, munafikun. Mereka mengatakan bahawa mereka berjihad di jalan Taut. Mereka berperang untuk dapatkan dunia. Mereka buat satu benda kerana kebendaan. Lalu Allah mengingatkan orang-orang beriman supaya berjihad kerana Allah. Tak ada guna kamu berjihad, kamu berperang, kamu mujahadah, tetapi di hujungnya kamu dapat kebendaan, tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Dan janganlah kamu taat kepada syaitan. Walaupun ramai orang yang terpengaruh dengan syaitan, ingin menunjuk-nunjuk, ingin menampakkan dia hebat, tiada keikhlasan apa mereka lakukan, maka jangan kamu terpedaya, kerana sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Allah sebut dalam ayat 76. Ini peringatan untuk orang beriman, jangan terpengaruh oleh golongan munafikun ni tadi. Ayat 76 Allah menyatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Nanti ada peluang kita meneroka surah Yusuf. Dalam surah Yusuf Allah menceritakan inna kaida kunna azim. Ketika wanita yang berusaha untuk mengkonspirasikan Nabi Yusuf itu, akhirnya dia sendiri tertangkap. Apabila anak dalam buayan itu membuat keputusan dengan berkata inkana qamisuhu qudda min dubur fasadaqat wa huwa minal kazibin. Kalau pakaian bagaimana dalam ayat itu mengatakan kalau pakaian itu koyak di bahagian depan, fasadaqat wa huwa minal kazibin, maka benarlah bahawa perempuan itu benar, Yusuf salah. Tapi kalau pakai itu koyak di bahagian belakangnya, wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakazabat wa huwa minas sadiqin, maka perempuan itulah yang berdusta dan Yusuf lah yang benar. Budak kecil itu membuat keputusan, tuan-tuan. Ini adalah satu mukjizat Allah kepada seorang Nabi untuk pembelaan dirinya tak kala berada dalam suasana crucial seperti itu. Maka bila hakim datang melihat, ternyata pakaian Yusuf koyak di belakang, menunjukkan berlaku adegan tarik menarik itu daripada perempuan, bukan daripada Yusuf AS. Dan itulah cara Allah menyelamatkan Nabi-Nya yang mulia. Mukjizat Nabi ini, tuan-tuan ya. Maka dalam perhitungan yang berlaku ini, hakim telah mengatakan inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu daya engkau ni, wahai orang perempuan, sangat hebat, licik, cunning, smart. Jadi ayat ini kalau kita kait dengan ayat yang kita telah bincangkan berkaitan dengan orang munafikun yang mudah terpengaruh oleh ajakan syaitan, godaan syaitan, sedangkan godaan syaitan itu lemah. Jadi ayat itu menggunakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi menceritakan tipu daya orang perempuan, tipu daya orang perempuan itu unggul pula. Adakah ia mengungguli, mengatasi tipu daya iblis? Ni soalannya yang ditimbulkan oleh sebahagian para ulama. Lalu sebahagian daripada mereka mengatakan benarlah tipu daya perempuan lebih dahsyat daripada tipu daya iblis. Betul ke, tuan-tuan? Isi kita kalau ajak pergi beli tudung, kita pun tak ada helah lah, tuan-tuan, terpaksa lah ikut. Kadang kita tengok tudungnya warna biru, rupanya biru tu ada 5-6 jenis. Biru macam ni, biru navy pula, blue sky lain, tuan-tuan ni boleh kalau sekarang ni lah orang perempuan punya kehebatan. Jadi sang suami ni mudah sangat dipengaruhi, terikut dengan apa yang dikatakan oleh orang perempuan. Jadi ini maksud ayat ke? Adakah begitu maksudnya, tuan-tuan? Ya, bagi menjelaskan perkara ini, jadi bila Allah menceritakan tentang tipu daya orang perempuan itu begitu unggul, tipu daya syaitan itu lemah, ini bukan bermakna bahawa tipu daya syaitan kalah berbanding dengan tipu daya orang perempuan. Bukan begitu maksud Allah. Kerana tempat ini likulli maqamin maqal. Tempat ini tak sama untuk kita uraikan. Kerana ayat yang lalu yang menceritakan tentang Nabi Yusuf itu dalam situasi menceritakan bagaimana seorang lelaki boleh terperangkap, hampir terperangkap dengan tipu daya orang perempuan.
Tapi dalam konteks saya ini, bagi orang beriman yang mempunyai persiapan diri, dia akan mampu mengatasi tipu daya syaitan. Jadi ayat ini tidak bercanggah, dan ayat ini tidak mengatakan tipu daya syaitan itu lemah banding dengan tipu daya perempuan. Kedua-duanya ada kekuatan masing-masing, tetapi tipu daya syaitan lebih tinggi daripada tipu daya orang perempuan. Kerana tipu daya orang perempuan itu biasanya daripada bisikan syaitan lah tuan-tuan. Jadi syaitan mengalahkan orang perempuan terlebih dahulu, sehingga orang perempuan itu berjaya mengalahkan orang lelaki yang lain. Baik, sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan Habatus Sauda, Habatul Barakah, ini adalah hadis rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan tengok, kami telah pun menjadikan kapsul ini untuk digunakan, mudah digunakan. Mari kita gunakan sama ya. Ajak ibu ayah kita, alhamdulillah kalangan ibu ayah yang menggunakannya hilang lengan badan, hilang pening kepala, orang muda hilang resdung, yang perempuan menyusukan anak, alhamdulillah ada banyak susu untuk diberikan. Mari kita gunakan, kerana Nabi menjamin kebaikan pada Habatus Sauda. Kami proses untuk begini supaya mudah untuk digunakan. Tuan Bismillahirrahmanirrahim. Saya biasa kunyah tuan-tuan, kunyah pun enak. Nak telan terus pun boleh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bini cari kat Nabi kita minum sallallahu alaihi wasallam, iaitu sipping, menghirup. Bukan gulping, bukan minum gup-gup macam tu. Saya gunakan produk Habatus Sauda Birkah yang kami hasilkan di Telaga Biru dan juga Zazan Travel. Masih lagi ada peluang untuk milikinya tuan-tuan. Cuma promosi package Rabiul Awal dan juga Rabiul Akhir sudah pun berakhir, tapi masih lagi boleh kita dapat harga yang terbaik, insya-Allah. Cuma hadiahnya sudah tidak ada. Baik tuan-tuan, jadi penjelasan kepada perkara tadi, bahawasanya pendapat yang mengatakan bahawa tipu daya perempuan mengatasi tipu daya syaitan, ini pendapat yang tersilap. Walaupun ada kalangan ahli tafsir mengatakan demikian, kerana mereka tidak memperhatikan konteks pembicaraan ayat terhadap siapa yang ditujukan dan siapa yang mengucap demikian. Surah Nisa yang kita sedang bincangkan ini menguraikan kelemahan syaitan di hadapan orang beriman. Sedangkan pernyataan besarnya tipu daya orang perempuan itu adalah ucapan seorang suami yang lemah, yang dikalah oleh tipu daya isterinya sendiri, yang tidak dapat buat keputusan dengan betul kerana terlalu sayang pada isterinya, lalu menyebabkan Nabi Yusuf pula yang dipenjarakan. Jadi perbezaan pengucapan dan condition masing-masing yang boleh kita lihat sebagai perbandingan dan analogi ini, kalau kita nak kata tipu daya syaitan dikalahkan tipu daya perempuan, itu tidak tepat, tidak betul, kerana konteksnya tidak sama. Kita tak boleh nak buat comparison antara A dengan Apple dengan limau sebagai contohnya. Kalau Apple dengan Apple lah tuan-tuan, jadi tak apa kena suasana dia. Jadi sudut lain, pasangan baik suami ataupun isteri yang memperdayakan pasangannya, pada hakikatnya orang yang memperdayakan pasangannya itu sebenarnya telah diperdayakan oleh syaitan terlebih dahulu. Bahkan tidak mustahil dia telah menjadi syaitan manusia. Jadi ini penjelasan dikemukakan oleh para ulama tafsir. Tidak ada tanaqud, tak ada tadarub, tak ada perselisihan di antara ayat-ayat Allah SWT. Jadi di tempat yang surah Yusuf itu mengisahkan seorang lelaki yang tewas pada kecantikan isinya hingga terpaksa membuat keputusan yang bias terhadap Yusuf, yang menunjukkan bahawa memang ramai lelaki kalah seperti itu kepada isinya, mungkin disebabkan sebab-sebab yang telah dijelaskan, kecantikannya, pengaruhnya, hartanya, ataupun sebab-sebab lain. Tapi tipu daya syaitan ini dimaksudkan Allah lemah kepada orang yang mempunyai persiapan iman. Jadi yang kita silap faham tuan-tuan, saya janji nak uraikan pada kali yang lalu, tapi saya terlupa nak menjelaskannya pada waktu itu. Jadi saya flashback balik munakashah kita, tafsiran kita pada perkara itu. Itu sebab tuan-tuan yang mulia sekalian, ini doa yang saya nak pesan tuan-tuan supaya amalkan, jangan tinggalkan. Daripada kitab yang bertajuk Azkarul Azkar ni kan tuan-tuan. Ini kitab Azkarul Azkar pada muka surat 126. Bagi tuan-tuan yang memiliki Azkarul Azkar, cuba lihat muka surat 126, doa yang kedua 235. Allahumma lakal hamdu kalladhi naqul wa khairan mimma naqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turathi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa waswasati sadri wa syatatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi rih. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya Allah, aku mohon segala pujian kepadamu sebagaimana yang kami ucapkan, dan lebih baik daripada apa yang kami ucapkan.
Dalam setengah hadis menunjukkan doa seperti ini diungkapkan oleh para sahabat. Nabi menyaksikan berbondong-bondong malaikat datang untuk mengutip pahala amalan doa yang diungkapkan itu, lantaran terlalu banyaknya pahala di sisi Allah bila mengatakan demikian, tuan-tuan. Kerana kita memperakui kelemahan diri kita, kita tak mampu nak puji Allah dengan selayaknya. Allahumma lakal hamdu kalladhi naqul wa khairan mimma naqul. Allahumma lakal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya Allah, bagimu salatku, ibadatku, hidupku dan matiku. Wa ilaika ma'abi, dan kepada Engkau lah aku akan dibangkitkan. Allahumma laka rabbi turathi. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku berlindung kepadamu. Ya Allah, bagimu Tuhanku apa yang aku tinggalkan. Yang kita tinggalkan maksudnya apa, tuan-tuan? Amal yang kita lakukan, harta yang kita tinggalkan, mohon kepada Allah untuk penjagaan yang sempurna kepada orang yang layak, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita buat diteruskan oleh anak-anak kita. Ni dia pentingnya doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada azab kubur. Wa waswasati sadri. Dan ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan waswas syaitan dalam hatiku. Wa syattatil amri, dan juga teragak-agak nak buat perkara-perkara kebaikan. Hati berkecamuk nak buat ke tak nak buat. Ya, tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi rih. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan yang dibawa oleh angin. Guru kami almarhum Datuk Dr. Harudin mengatakan seperti maksud doa ini, contohnya macam angin ahmar contohnya. Jadi doa ni kita bacalah, tuan-tuan, sekurang-kurangnya sekali dalam hidup kita. Mohon kepada Allah perlindungan daripada perkara-perkara yang tidak ingin berlaku dalam hidup kita, termasuk was-was syaitan yang sedang kita bincangkan sekarang. Jadi dalam ayat yang ke-79 ni kita dapat lihat bahawa Allah menjelaskan segala kebaikan, keburukan sebenarnya dalam ketentuan Allah. Kamu nampak dia sebagai keburukan, tapi belum tentu keburukan seperti yang mana kamu rasakan sebenarnya mungkin padanya ada kebaikan. Macam satu kisah yang dikemukakan oleh Ibn Abi Dunya, yang mana kisah ini berlaku kepada seorang alim yang memiliki di rumahnya ada keldai, ada seekor ayam jantan, ada seekor anjing untuk menjaga kawasan ternakannya, menjaga tanamannya. Pada satu hari, tuan-tuan, tiba-tiba datang tengok Allah, anjingnya mati. Sedih mereka nak beranak. Membela anjing ni kalau tanpa sebab, hukumnya tak digalakkan, tuan-tuan. Dia akan menyebabkan pengurangan pahala kita setiap hari sebanyak 1 qirat. 1 qirat ni kalau kita nak ibaratkan mungkin macam nilainya untuk mudah kita faham. Setiap hari pahala kita akan berkurangan. Orang bela anjing ni tujuannya untuk jaga rumah yang terlalu luas, kebun yang memang susah nak dikawal. Tambahan pula pada zaman tak ada pekerja asing nak bekerja dengan kita lagi. Begitu juga boleh membela anjing untuk tujuan menjaga ternakan, kerana anjing binatang yang setia, man's best friend, kan, tuan-tuan. Kalau orang di Argentina, di Australia ada kalangan orang Islam yang memiliki kambing yang banyak, maka hanya anjing yang boleh mengawal, kontrol binatang yang tersebut. Maka dalam kisah Ibn Abi Dunya ni, seorang ahli hadis, orang itu punya anjing untuk menjaga tanamannya. Tiba-tiba esok hari bangun tengok anjing ni mati. Sedih dia. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad dah masukkan doa ni dalam grup WhatsApp sahabat Ustaz Zahazan. Yang belum ada kesempatan, marilah masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kami masih lagi membuka tempat ini untuk tuan-tuan berkumpul. Nampaknya saudara Ustaz Zawawi Ghazali dah masukkan doa ni untuk menjadi amalan kita bersama. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ustaz Zawawi. Jadi Ibn Abi Dunya ni menceritakan keesokan harinya anjing ni mati, sedih semua. Seminggu lepas tu mereka dapati Allahu Akbar, tengok keldai yang dimiliki, himar yang dimiliki itu pula diserang oleh sekumpulan serigala. Anjing dah tak ada, serigala datang merajalela, serang keldai, mati keldai itu, tuan-tuan. Anak-anak pun sedih, tinggal ayam jantannya. Boleh ayam jantan ni satu perkara yang baik, tuan, kerana ayam jantan ni kokokannya menandakan malaikat rahmat datang. Kerana kalau kita dengar ayam berkokok pukul 12.30 malam, 1 pagi, 2 pagi, kita banyaklah doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kerana waktu itu malaikat datang untuk membawa rahmat. Tanda malaikat datang ayam berkokok, tuan-tuan. Ada peluang belalah ayam jantan. Orang dekat Thailand sana, dekat rumah ada ayam, ada ikan keli, ada sayur boleh tanam, ada batak, ada kawasan untuk tanam sayur. Kita tanam bunga cantik tapi tak boleh buat apa. Tanamlah sayur-sayuran, tuan-tuan. Tak cantik tapi boleh makan. Ya, jadi akhirnya ayam jantan itu mati juga. Sedih mereka.
Rupa-rupanya beberapa waktu selepas itu datanglah perompak, merompak kampung itu, merampas harta semua orang yang ada. Mereka akan attack rumah yang bising haiwan-haiwan mereka. Rumah mereka tidak kena attack kerana tidak ada haiwan yang berbunyi. Maka mereka pun selamat. Barulah mereka sedar, Masya Allah, rupa-rupanya di setiap musibah yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Jadi menunjukkan kepada kita, kata para ulama tafsir, naklah kita ingat segala kebaikan pada sangkaan kita, barulah kita nak nisbah kepada Allah. Keburukan kita jangan nisbahkan kepada Allah, jangan sandarkan kepada Allah. Walaupun hakikatnya kita nampak keburukan, tapi di sebalik keburukan itu sebenarnya ada kebaikan-kebaikan yang tak terfikir. Contohnya macam kisah yang berlaku pada Ibn Abi Dunya yang saya bawakan tadi, tuan-tuan. Ya. Jadi doa itu kita amalkan. Kemudian datang ayat ke-80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza wa yaquluna ta'a fa idza barazu min 'indika bayyana ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul wallahu yaktubu ma yubayitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Tengoknya dalam tafsir Munir ni, kehebatannya tuan-tuan dapat lihat pembahagian segmen yang cantik macam ni. Tengok kan, ada bahagian qiraat, ada bahagian i'rab, ada bahagian balagha, ada bahagian sebab turunnya ayat, asbabun nuzul, kemudian ada mufradat, kemudian ada keserasian ayat, kemudian baru datang tafsiran, dan akhir sekali yang paling best sekali, tuan-tuan, ada bahagian fiqh, ayat dan juga kehidupan. Macam mana kita nak mengamalkan ayat itu supaya jangan ia isolated daripada kehidupan kita. Baik, saya bacakan untuk tuan-tuan. Sebab turunnya ayat, dalam Muqatil menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW sabda dalam konteks yang kita bacakan tadi, "Man ahabbani faqad ahabballah wa man ata'ani faqad ata' Allah." Siapa yang cintakan aku, maka dia cinta pada Allah. Siapa yang taat pada aku, sebenarnya dia taat pada Allah. Mendengar perkataan Nabi seperti itu, orang munafik berkata, "Tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan laki-laki itu? Dia mendekati kemusyrikan. Dia melarang kita menyembah selain Allah, tapi dia mengharapkan kita untuk menganggapnya sebagai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh golongan Nasara terhadap Isa." Jadi orang munafikun mendengar Nabi bersabda, "Hendaklah kamu taat pada aku." Taat pada aku menandakan taat pada Allah. Cinta pada aku menandakan kamu cinta pada Allah. Munafikun menjadikan ia hilah untuk berkata bahawa tengok Muhammad dah menduakan Tuhannya. Dia kata jangan ikut Yahudi, jangan ikut Kristian, tapi dia pun sama juga, iaitu dia suruh menyembah dia. Menyembah ni berarti, tuan-tuan, letak sebelah-sebelah, tuan-tuan, ni boleh kasihan. Itu sebab kalau kita perhatikan ketika kerajaan Islam Osmaniyah, mereka yang memulakan cara meletakkan nama Allah, nama Nabi di mana-mana tempat, bergandingan. Bukan itu saja, kalau kita pergi masjid-masjid di Turki yang besar-besar, nanti tuan-tuan ada peluang lepas PKP, lepas bala ujian pandemik ni berakhir insya-Allah, sedikit masa lagi tuan-tuan nak travel, ingatlah Zazan Travel. Kami bersedia untuk bawa tuan-tuan ke Baitul Maqdis, ke Turki, ke Umrah, ke Uzbekistan untuk melihat Quran yang pernah menjadi Quran bacaan Sayyidina Osman ketika baginda dibunuh sehingga darahnya mercik pada safha Quran itu. Nanti tuan-tuan boleh ikut bersama kami, tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks apa yang kita bincangkan sekarang, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kerajaan Turki Osman memulakan meletakkan nama Allah, nama Nabi-Nya, bahkan nama-nama sahabat pun ada, nama anak-anak Nabi pun ada, nama isteri-isteri Nabi pun ada. Ini bukanlah makna mereka menduakan Allah, tuan-tuan. Janganlah kita ni berfikiran semikian. Tak ada seorang pun ulama berkata begitu, tuan-tuan. Ada pula bila datang ke pejabat, tengok, Ustaz, tak boleh nama Allah dengan nama Nabi ni bergandingan, kena bawakan sikit nama Nabi. Menarik juga. Kalau kita belajar dengan ulama-ulama kita di Azhar, di Jordan, mereka ni dengan keilmuan yang ada pada mereka, seorang daripada mereka ilmunya Masya Allah, tak pernah pun menghalang kita untuk buat begitu. Ini namanya tanattu' lah, tuan. Tanattu' ni bererti semua benda tak. Jadi macam pada akal dia seolah kita menduakan Allah, menjadikan Nabi macam Allah. Ini salah, tuan-tuan. Ini bukan masuk dalam hadis yang mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan mendewakan aku macam orang Kristian mendewakan Nabi Isa bin Maryam. Kita tak pernah mendewakan Nabi Muhammad SAW, tuan. Kita cinta pada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila meletakkan nama Nabi dengan nama Allah segandingan itu, tak pernah pula kita maksud kita menjadikan Nabi sama macam Allah SWT. Iyazan billah, tak ada seorang berkata demikian, tuan-tuan, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meletakkan itu kerana Allah mengajar kita untuk sentiasa mengungkapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, jadi ini jawapan kepada mereka yang mengatakan tak boleh buat demikian. Tapi nak buat apa, letak nama Allah saja, nama Nabi tak payah. Terpulang kalau anda berfikir begitu, tak payah anda nak menyakiti saya yang merasakan patut letak nama Nabi bersama dengan nama Tuhan, bersama dengan nama Allah SWT. Kerana itu yang Allah ajar dalam azan, Allah ajar dalam tasyahud.
Ya. Jadi kita kena hidup secara apa yang diajar. Dalam konteks ini ada akal untuk kita gunakan. Kita tak pernah masukkan di situ penyembahan. Baik. Jadi golongan munafikun menjadikan ia satu alasan untuk mengatakan Nabi kita menyuruh orang Islam menyembah baginda, padahal bukan begitu yang dimaksudkan. Maka Allah pun menurunkan ayat mengiyakan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu, iaitu dalam ayat ini mengingatkan siapa yang taatkan Nabi, sebenarnya dia telah taatkan Allah. Sesiapa yang berpaling, kami tidak mengutuskanmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara kepada mereka. Kerana Nabi kita SAW ini teguran daripada Allah, kerana baginda SAW sentiasa berfikir terhadap golongan seperti itu. Nabi berfikir sehingga tak tidur malam. Nabi berfikir sampai hati baginda menjadi sedih. Nabi fikir kadang-kadang sampai sempit dada baginda SAW terhadap apakah kesudahan golongan munafikun itu. Sedangkan hidayah ini kerja Allah SWT, tuan-tuan. Alangkah pakcik Nabi yang bernama Abu Talib itu yang sangat Nabi usahakan untuk beliau masuk Islam, tapi Allah telah menetapkan tiada hidayah untuknya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi kita kena insaf, kena sedar bahawa kerja hidayah ni bukan kerja kita, ia merupakan kerja Allah SWT. Jadi Nabi ditegur oleh Allah SWT dengan maksud, engkau lakukan apa yang aku suruh wahai Muhammad, selebihnya serahkan kepada aku. Jangan kau menjadi sedih, sempit dada terhadap kelakuan gelagat mereka. Lalu Allah melanjutkan dalam ayat ke-81, golongan munafikun itu bila berada bersama dengan Nabi, mereka berkata, kewajipan kami hanyalah taat, tapi bila mereka telah pergi daripada sisimu wahai Muhammad, sebagai mereka telah membuat konspirasi, iaitu melakukan siasah, ada politiknya di malam hari untuk membuat keputusan lain daripada mereka tetapkan. Bahasa Arab perkataan bayyata ini kita boleh kaitkan dengan kata Imam Al-Asfahani, bayyata ada kaitan dengan baitun. Baitun ni berarti tempat tinggal kita, rumah, makwa, maskan, manzil. Jadi baitun ni berarti tempat kita berehat, kita tidur. Jadi bayyata ta'ifatun, kalau kita belajar dalam hukum haji pun ada mabit, bermalam. Semua ada perkataan bata yabitu, bayyata atau zan fa'ala, yang merujuk kepada golongan munafikun ni bila berada bersama dengan Nabi berkata lain. Bila pulang ke rumah, akalnya rancak berfikir untuk mengadakan konspirasi terhadap Nabi kita SAW. Sehingga ada kalangan mereka fikir bagaimana nak membunuh Nabi SAW. Jadi ini maksud bayat, tuan-tuan, konspirasi mereka lakukan. Wallahu yaktumu ma yubayyitun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka fikirkan pada waktu malam, ketika makan, ketika tidur, tergerak waktu malam. Semuanya diarahkan untuk berfikir bagaimana nak mengatasi dakwah Nabi, bagaimana nak memudaratkan Nabi SAW. Lalu Allah ingatkan, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Berpalinglah dari mereka wahai Muhammad, wa tawakkal 'ala Allah. Kita belajar perkataan wa tawakkal ni perkataan wakil. Kalau kita ni dalam politik sebagai contohnya, kita pilih seorang untuk jadi wakil rakyat, peringkat DUN ke, peringkat parlimen ke, biasanya kita akan pilih orang yang kita yakin akan menjalankan tugasnya dengan baik. Orang ni bukan saja orang yang layak, orang yang jujur, orang yang punya credibility, ya, orang yang kebaikan-kebaikannya mengatasi keburukan-keburukannya. Ya, siapa yang masuk politik hendaklah sedar, pada ini rakyat merhatikan. Jam yang kita pakai pun diperhatikan. Handbag isteri kita pun diperhatikan. Kereta kita berubah lepas pelantikan jadi YB, macam mana boleh dikaya sangat sampai 5-6 buah kereta. Kita dorang je, tapi kereta sampai 10 buah keliling rumah. Macam showroom kereta pula. Nak buat macam mana orang pada hari ni, tuan-tuan, begitu peka terhadap perkara sedemikian. Mereka menjadi mudah dalam apa saja. Lepas tu kita nak marah pula. Kita ada keyboard warrior lah, orang itulah, orang ni lah, orang benci pada. Sebenarnya kita yang tak jaga diri kita sendiri, tuan-tuan. Jadi maksud daripada ayat ini, kita meletakkan orang yang mempunyai kemampuan untuk kepimpinan mewakili kita di peringkat yang lebih tinggi, membuat undang-undang dan sebagainya. Dah dilantik tak datang pula parlimen, kosong parlimen. Dah lantik pergilah. Kenapa pula tak mau pergi? Sibuk dengan apa? Berniaga ke? Ya, jadi teguran kepada pemimpin-pemimpin kita. Kerana orang perhati tu. Setiap hari orang tengok dalam parlimen, wakil rakyat aku datang ke tak datang. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam ayat ini Allah mengingatkan bahawa bila kita meletakkan Allah sebagai wakil, lain daripada kita letak manusia sebagai wakil. Kita letak manusia sebagai wakil, mungkin kita lebih pandai daripada dia. Cuma dia minat politik, maka dia jadi pemimpin kita. Tapi dengan Allah, kita tak boleh ada perasaan macam tu. Kita meletakkan keyakinan sepenuhnya bahawa Allah akan buat keputusan terbaik buat kita. Kita dah berusaha sebaik mungkin, lepas tu kita tawakal pada Allah. Macam kisah berlaku kepada sahabat Nabi contohnya. Beliau pergi ke Masjid Nabawi, turun daripada unta, lepaskan unta. Kemudian Nabi berkata kepada Nabi, saya datang tadi Nabi naik unta, saya lepaskan unta. Saya bertawakal pada Allah. Nabi bersabda, itu tawakal yang salah. Tawakal yang betul adalah
Qilha wa tawakkal, ikat dulu kemudian baru tawakal. Maknanya usaha dulu sedaya upaya kamu, kemudian baru serah kepada Allah Taala. Macam Nabi kita ketika pulang dalam peperangan Zatul Riqa', dalam perjalanan semua orang letih, Nabi pun letih, maka mereka telah membuat satu jadual untuk penjagaan siapa yang akan bertugas menjaga. Tiba-tiba yang jaga itu pun terlelap, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apa macam letih, tertidur. Kalau tertidur dalam peperangan itu rahmat daripada Allah. Ya, kalau tertidur dalam sembahyang itu jauh tertidur tengah sembahyang, kena ulang sembahyang balik nampaknya. Sujud tak bangun-bangun pula. Jadi dalam ayat ini menceritakan kita mewakilkan Allah. Wa kafa billahi wakila. Nabi telah mengambil precaution step, kemudian serahkan kepada Allah selebihnya. Jadi dalam pulangnya Nabi daripada perang Zatul Riqa' itu, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, maka Nabi pun tertidur terlelap. Tiba-tiba datanglah seorang musyrik, bawa pedang dan acuhkan kepada Nabi dan berkata, man yamna'uka duni, man yamna'uka mini ya Muhammad. Dia tahulah itu Nabi SAW. Ulur pedang ke muka Nabi. Siapa akan halang engkau daripada aku bunuh wahai Muhammad? Nabi menjawab dengan penuh keberanian, tuan-tuan, Allah. Jatuh pedang itu di tangannya. Nabi ambil pedang itu, Nabi tunjuk pula pada dia, man yamna'uka mini, siapa yang akan halang engkau daripada aku? Jawapannya tadi, siapa wahai Muhammad? Nabi melepaskannya. Sahabat-sahabat melihat, Masya Allah, Nabi SAW. Mereka terkejut melihat perkara itu, tuan-tuan. Nabi kita sangat berani, tuan-tuan. Berani ini dikatakan oleh Syekh Hasan Abanaka Al-Maidani dalam buku beliau bertajuk Al-Akhlaq Al-Islamiyah. Dihitung satu daripada akhlak Nabi yang perlu kita belajar. Cara untuk melatih anak-anak untuk berani, antaranya ajak mereka untuk bercakap. Yang lelaki latih mereka untuk menjadi imam. Walau baca salah-salah, kita betulkan, tuan-tuan. Ajar mereka untuk azan. Ajar mereka untuk baca Quran, untuk bercakap, public speaking. Dan tempoh yang ada sekarang, cuba ambil peluang. Jangan sibuk kita dengan aktiviti lain, rugi anak-anak kita yang sekarang ni berada bersama kita musim PKP ni, tuan-tuan. Latih, bangunkan keyakinan diri dalam diri mereka. Kalau ada saudara datang, ajar mereka macam ni cakap, macam ni duduk, macam ni senyum. Tanya open question. Jangan tanya soalan yang susah orang nak jawab. Tanya soalan yang semua orang boleh jawab. Hilangkan ketakutan dan juga inferiority complex dalam diri. Jadi Nabi kita SAW ketika berlaku perang Hunain, iaitu umat Islam diserang, hendak, idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikum al-ardu ma rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ketika musuh datang menyerang, hendak kamu semua berterabur lagi, melainkan Nabi SAW dengan beberapa orang sahaja, itu pun berlindung di belakang Nabi SAW. Kena idza istadal ba'su ihtamaina bi Rasulillah, kata mereka. Kalau berlaku peperangan, maka kadang-kadang kami kecut, ketakutan yang sangat, kami tiba-tiba mendapati kami bersedang bersembunyi di belakang Nabi. Baginda macam tembok yang kukuh, yang kuat. Tuan-tuan yang mulia sekalian, besok saya nak ajak tuan-tuan ada kesempatan untuk bincang tentang aspek berani. Macam mana kita nak latih pada diri anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita tidur waktu malam, latih mereka untuk tutup lampu dalam gelap. Gelap ini makhluk daripada Allah. Macam mana caranya, tuan-tuan? Saya nak tuan-tuan untuk berenung buku yang hebat daripada karangan almarhum Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan tentang tarbiyatul aulad dalam konteks melatih, membangunkan keberanian dalam diri. Dan itu sebabnya Nabi menganjurkan kepada kita satu doa yang penting untuk diamalkan. Baik, tuan-tuan, banyak perkara lagi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Nampaknya masa tak mengizinkan. Tapi dalam konteks saya ini, Nabi diajar oleh Allah supaya menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Itu namanya wa tawakkal ala Allah. Jadikan Allah sebagai wakil. Kalau kita letakkan seorang wakil kita, contohnya untuk Minang, maka tentulah orang ni orang kepercayaan kita. Ini akan pula kalau Allah, tuan-tuan, maka langsung tidak boleh sedikit pun ada keraguan dalam hati kita terhadap keputusan yang Allah buat untuk kita selepas kita dah buat yang terbaik. Maka itu maksudnya wakil. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah itu sebagai wakil yang terbaik menentukan nasib kamu. Sebab kamu berusaha, kamu serahkan kepada Allah, wahai Muhammad. Dan ini juga pesan kepada kita. Itu sebab dalam hadis mengatakan, Allah Taala menceritakan tentang burung. Lau tatawakkaluna 'ala Allah ya tawakkuli, kata Nabi kita SAW. Kalau kamu tawakal pada Allah dengan sebenarnya macam tawakalnya burung. Seperti mereka keluar daripada rumah, kharaju bitanan wa raja'u, kharaju khimasan wa raja'u bitana. Mereka keluar dalam keadaan perut kempis, balik perutnya berisi. Tapi kerana dalam diri kita ada sifat tamak, maka kita tak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kata Sufyan bin Uyainah, tuan-tuan, ambil kata-kata ni, tuan-tuan. Selepas aku membaca ayat Allah SWT, Hasan Basri juga mengatakan perkara yang lebih kurang sama, iaitu Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazil biqadri ma syaa.
Kalau Allah beri kepada kita menaburkan rezeki semua kepada orang pakat jadi kaya belaka, tentulah mereka akan melanggar, melampaui batas yang Allah tetapkan. Lalu Allah beri kepada mereka mengikut kemampuan mereka masing-masing untuk menanggungnya. Apabila aku membaca ini, aku melihat orang lebih kaya daripada aku sedikit pun tiada perasaan dengki dan hasad padanya, tuan-tuan. Jadi ini ada kaitan dengan sikap munafik yang merasa dengki melihat orang Islam berjaya, merasa gembira melihat mereka tewas, dan mengadakan macam-macam alasan untuk mengatakan kepada orang mukmin itu sebagai bodoh kerana mereka ikut perjuangan bersama dengan Nabi lalu mereka tewas, mati dan sebagainya. Mereka tak sedar sebenarnya orang beriman itu bukan mati, mereka berpindah ke alam yang lebih hebat. Kerana Allah menyatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu katakan orang mati syahid itu mati, sebenarnya mereka hidup di sisi Allah. Mereka diberi rezeki oleh Allah SWT. Tapi munafiqun tidak memahami itu. So Allah menyatakan dalam ayat yang lalu kita bincangkan, walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang munafik ni tidak akan faham sifir akhirat yang bertahta di hati manusia yang beriman. Ya tuan-tuan, jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita. Itu sebab di hujung ayat nanti kita akan lihat Allah menyuruh kita untuk tadabbur. Bagaimana tadabbur para sahabat, apakah perkara-perkara penting untuk menjadi ingredient kepada tadabbur itu. InsyaAllah kita akan belajar dalam kuliah akan datang. Jadi doa yang telah saya ijazahkan kepada tuan-tuan tadi, jangan lupa untuk amalkan daripada kitab Azkarul Azkar yang Nabi ajar kepada kita. Alhamdulillahillazi Allahumma lakal hamdu kalladhi naqul wa khairan mimma naqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turathi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa waswasil sadri wa syaddatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi rih. Doa ni saya belajar daripada guru-guru saya. Antaranya almarhum Dr. Walid Al-Ani, itu juga Syekh Noh ketika membacakan untuk kami kitab Azkar. Dan begitu juga tuan-tuan, saya belajar daripada almarhum Datuk Tahrundin. Mudah-mudahan dapat kita amalkan supaya menjaga diri kita daripada gangguan, was-was dan juga penyakit-penyakit yang kita tidak jangka. Setakat ini saja dulu tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan baca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darki syaqa wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa tuan-tuan untuk share video ni ke seramai orang yang kita kenal, dan saya menjemput tuan-tuan dengan segala hormatnya untuk memasuki line chatting Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Masih lagi terbuka. Mudah-mudahan kita dapat capai target untuk keahlian sampai 25,000 orang. Marilah sama tuan-tuan, kerana kita bertukar-tukar idea kat situ, memberikan manfaat satu sama lain, doa-doa yang kita pelajari, nota-nota yang dikongsi dalam kuliah ni. Dan jangan lupa tuan-tuan bagi mereka yang dapat menghantar mind map yang menarik tentang kuliah tafsir ini, saya nak hadiahkan buku yang rare ni, A to Z Tasawuf, karangan yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Bakri, Menteri Agama yang kita sayangi. Buku ni tuan-tuan tak jumpa. Kami nak hadiah kepada mereka yang dapat buat mind map tafsir di Facebook ini. Harap tuan-tuan yang telah buat mind map itu, peta minda itu, tolong hubungi Zahazan Travel dalam nombor yang tertera di bawah ni untuk tuan-tuan hubungi, dan tolong hantar pada kami sebahagian daripada yang dibuat itu. Kami nak hadiah buku ni. Mana tahu anak-anak ada yang bijak dari sudut desainnya, tulis tangannya. Tulis tangan pun tak apa tuan-tuan. Kalau ada dengan komputer pun tak apa, kami terima semuanya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada malam berikutnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atrukukum tahta riayatillah, atrukukum fi riayatillah. Saya tinggalkan tuan-tuan di bawah penjagaan Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.